Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Koponik dan DIY Malaysia. Dalam video ini saya akan tunjukkan cara penyambungan peralatan untuk DIY power station yang pernah saya buat sebelum ni. Dan kali ini kita akan upgrade power station tu dengan peralatan yang terkini, lebih baik dan sesuai dengan keperluan semasa. Kapasiti bateri yang lebih besar dan peralatan yang lebih moden. Dan dengan teknologi yang baru ni, DIY power station ini juga akan lebih ringan berbanding dengan yang sebelum ni. Ditambah pula dengan function Bluetooth, kita boleh monitor kapasiti dan voltage bateri hanya dengan menggunakan handphone. Tanpa membuang masa lagi, jom kita mula. Inilah dia DIY power station yang saya buat sebelum ni. Untuk yang ni, pada bahagian output kita cuma ada 4 USB Type A dan pada sebelah belakang ni kita ada satu output untuk cigarette lighter port. Dekat sebelah cigarette lighter port tadi kita ada charging input untuk kita charge power station ni dengan menggunakan AC adapter dan juga solar panel. Untuk version yang baru ni memang banyak benda yang kita akan upgrade. Yang pertama dari segi output, USB Type A biasa ni kita akan tukar, kita akan upgrade kepada USB Type A Quick Charge 3.0. Dan lagi satu, pada bahagian atas ni yang ada meter dengan switch ni kita akan gantikan dengan USB output Type C power delivery. Maksimum output 45 watt. Kita akan ada dua output USB Type C power delivery dan dekat bawah ni dia ada quick charge juga Type A 3.0 juga. So total kita akan ada 6 output USB Type A quick charge 3.0 dan dua output USB Type C power delivery maksimum 45 watt. Dan untuk version yang baru ni memang sengaja saya lebihkan USB output dan saya tambah output USB Type C memandangkan sekarang ni banyak peralatan camping yang menggunakan USB. Kita ada lampu USB, kita ada kipas angin USB. Dan lagi satu, sekarang ni dekat pasaran dia ada jual television yang menggunakan DC 12V mini television. Television sudah sampai, nanti saya akan cuba untuk onkan television tu dengan menggunakan USB Type C ni. Jadi jangan lupa subscribe untuk update pasal TV tu nanti. Untuk bateri, sebelum ni kita gunakan bateri SLA ataupun seal lead acid battery. Kita gunakan 2 biji bateri. Satu bateri 7.2 mAh. Masalah dengan bateri ni, yang pertama dia berat dan kapasiti yang kita boleh gunakan hanyalah separuh. Sebab untuk chemistry bateri SLA ni, kita cuma boleh discharge hanya 50% daripada kapasiti bateri ni. Walaupun kita gunakan 2 biji bateri yang kita sambungkan secara selari untuk gandakan mAh, tetapi jumlah sebenar yang kita boleh gunakan hanyalah 7.2 mAh saja. Walaupun bila kita dah sambungkan bateri ni secara selari, kita gandakan mAh menjadi 14.4 mAh, tapi sebab dia punya DOD hanyalah 50%, jadi kita cuma boleh guna 7.2 mAh saja. Untuk version yang baru ni, bateri kita akan tukar, kita akan upgrade kepada bateri LiFePO4 ataupun lithium iron phosphate. Version yang baru ni kita akan gunakan 2 biji bateri juga, yang mana untuk satu bateri voltage adalah 12.8 volt dan kapasiti bateri adalah 10 mAh bersamaan dengan 128 watt hour. Untuk charging current maksimum 10 am dan discharge juga 10 am. Dan apa yang menarik dengan chemistry bateri LiFePO4 ni, kita boleh discharge sampai 100%. Sekarang ni kita ada 2 biji bateri bersamaan dengan 20 mAh. Berbanding dengan sebelum ni, bateri kita yang lama kita cuma ada kapasiti 7.2 mAh saja. Yang ni kita ada 20 mAh. Jadi bagi saya ni adalah satu perubahan yang besar, upgrade yang agak besar. Kita dah upgrade kapasiti bateri 3 kali ganda. Selain daripada tu, dari segi berat, kalau bateri SLA ni, satu biji bateri berat dia dekat 2 kilo lebih. Tapi kalau kita tengok LiFePO4 ni, satu bateri berat dia cuma dekat 1.3 kilo saja. Jadi bukan saja kita dapat kapasiti yang lebih, tetapi kita akan dapat bateri yang lebih ringan dan secara tak langsung kita punya power station tu akan jadi lebih ringan. Untuk membolehkan kita untuk charge bateri lithium iron phosphate dalam power station ni nanti, kita perlukan solar charge controller yang boleh support bateri lithium iron phosphate. Ni adalah PWM solar charge controller untuk sistem 12V dan maksimum input solar panel untuk solar charge controller ni adalah 300 watt. Semakin besar solar panel yang kita gunakan, semakin cepat kita charge bateri ni. Dan lagi satu kelebihan solar charge controller ni, dalam ni ada built-in Bluetooth. Jadi kita boleh connect pada handphone kita melalui Bluetooth untuk kita monitor solar charge controller ni. Kita boleh tengok charging current dan sebagainya, dan termasuklah status bateri, berapa persen bateri kita dah charge.
Lagi satu pilihan yang kita ada untuk solar charge controller adalah MPPT solar charge controller. Yang ni kita boleh buat sistem 12 volt dan juga sistem 24 volt dan maksimum current adalah 20 ampere dan yang ni maksimum current cumalah 17 ampere saja. Dan yang ni pun sama juga, kita ada function untuk Bluetooth, jadi kita boleh connect melalui app dekat handphone kita. Dan beza antara PWM dan MPPT ni adalah efisiensi. Dengan MPPT ni kita dapat charge dengan lebih cepat. Dan maklumat lanjut tentang perbezaan antara PWM dan MPPT ni, tuan-tuan boleh tengok video kat atas ni. Dan yang paling penting sekali adalah dari segi keselamatan. Semua sambungan antara peralatan-peralatan yang kita akan masukkan dalam power station ni, kita akan buat sambungan melalui fuse block ni. Kelebihan kalau kita menggunakan fuse block ni, yang pertama sambungan kita adalah lebih selamat sebab semua sambungan akan melalui fuse. Dan pada fuse block ni memang dah ada terminal, jadi lebih mudah untuk kita buat sambungan nanti. Masa kita buat sambungan nanti, tuan-tuan akan nampak kelebihan kita menggunakan fuse block ni. DC cable, breaker. Okey, untuk tuan-tuan dapatkan semua peralatan yang saya gunakan untuk projek ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah, dekat video description. Dekat situ saya sertakan senarai penuh dan link untuk tuan-tuan beli semua peralatan yang kita perlukan untuk projek ni. Sebagai contoh, ni masa saya buat power station ni kali pertama dulu. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, tekan dekat sini, tuan-tuan akan nampak senarai produk yang saya gunakan untuk buat power station ni. Tuan-tuan boleh klik link ni, dia akan pergi ke Shopee ataupun Lazada dekat mana yang ada jual peralatan yang kita gunakan dalam projek ni. Dan lagi satu upgrade yang penting juga adalah charger. Sebab kita nak charge bateri Life P04 ni, kapasiti lebih besar, jadi kita kena upgrade kita punya charger. Dan untuk charger kita kali ni, kita gunakan AC adapter 19 volt, current 9.5 ampere bersamaan dengan 180 watt. Ini pun sama juga, saya akan letakkan link dekat video description. Okey, untuk memudahkan pemahaman tentang macam mana cara nak buat power station ni, saya akan pasang semua peralatan ni dekat board ni dulu, dekat papan ni dulu. Bila dah siap nanti, baru kita akan pindahkan ke dalam kotak ni. Untuk bateri Life P04 ni, nominal voltage adalah 12.8 volt dan full charge voltage adalah 14.4 volt. Tetapi tetap dipanggil sebagai bateri 12 volt. Sekarang ni kalau kita tengok voltage bateri ni, kita dapat 13.3, bermaksud bateri ni sekarang dia punya state of charge adalah 90%. Dan bila dia capai 14.4, bermaksud bateri ni dah full charge 100%. Kalau 13.3 ni adalah 90%. Sekarang tentang sambungan bateri. Sambungan bateri ni cuma ada dua saja. Sama ada siri ataupun selari. Sebagai contoh, saya akan tunjukkan sambungan secara siri. Yang merah ni adalah positif dan yang biru ni adalah negatif. Okey, positif dari bateri yang pertama ni, saya akan sambung. Dan saya akan sambungkan kepada negatif dekat bateri yang kedua. Ini adalah contoh sambungan secara siri. Untuk sambungan cara siri ni, yang digandakan adalah voltage tetapi current ataupun amp hour masih lagi sama, tetap juga 10 amp hour walaupun kita gunakan 2 biji bateri. Dan bila kita buat sambungan secara siri ni, kita tengok voltage yang akan kita dapat. Kita akan dapat 26.6 volt. Ini adalah sistem 24 volt. Tapi untuk projek power station ni, kita tak nak gunakan sistem 24 volt. Kita nak gunakan sistem 12 volt. Jadi untuk ni, kita tak boleh gunakan sambungan secara siri, tapi kita akan gunakan sambungan secara selari. Untuk sambungan secara selari ni, kita akan combine positif daripada kedua-dua bateri. Dan sama juga untuk negatif, kita akan combine negatif daripada kedua-dua bateri. Dan untuk sambungan ni, saya cuma stripkan sikit kabel ni. Kemudian saya sambungkan dengan lagi satu kabel dan kita daripada dua ni kita jadikan satu saja macam ni. Untuk sambungan, kita akan sambungkan positif ni dengan positif bateri lagi satu dan sama juga dengan negatif. Daripada negatif bateri ni kita akan sambungkan dengan negatif bateri lagi satu. Sekarang ni kita dah ada sambungan secara selari. Tapi tuan-tuan kena ingat, jangan sesekali kita sentuhkan kabel positif dengan kabel negatif ni. Kalau kita sentuhkan, dia akan berlaku spark. Dan kalau dibiarkan, kabel ni boleh terbakar. Kalau kita test dengan meter, kita akan dapat voltage. Kita akan dapat 13.3 volt walaupun dengan 2 biji bateri. Sebab sambungan kita adalah secara selari. Inilah sambungan yang akan kita gunakan untuk projek power station ni. Dengan sambungan bateri secara selari ni, kita dah gandakan kapasiti bateri ni daripada 10 amp hour kepada 20 amp hour, tetapi voltage masih lagi sama.
Okey, kita dah maunkan fuse block dan juga DC breaker ni. Sambungan kabel yang pertama adalah daripada DC breaker kepada terminal positif dekat fuse block ni. Dan pada bahagian nanti kita akan sambungkan kepada terminal positif bateri. Pastikan breaker dalam keadaan off dan kita akan sambungkan kabel tadi yang akan kita sambungkan kepada positif bateri nanti. Kita sambungkan pada DC breaker ni. Proses yang sama juga. Kemudian kabel negatif untuk bateri kita akan pasangkan dengan lug. Lug yang kita gunakan ni adalah lug SC6-6 dan untuk dapatkan lug dan juga crimping tool yang kita akan gunakan ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat video description. Dan kabel yang saya gunakan ni adalah kabel 10 gauge ataupun 10 AWG. Untuk dapatkan kabel ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat video description. Kita sambungkan kabel negatif bateri pada terminal negatif dekat fuse block. Kita akan sambungkan kepada bateri untuk kita test kita punya fuse block ni. Jadi positif kita akan combine dengan positif dan negatif kita akan combine dengan negatif. Breaker dalam keadaan off. Kemudian negatif. Dah siap sambungan baru kita onkan breaker ni. Kita kena pastikan pada setiap fuse ni kita akan dapat 13.3 volt. Jadi ini terminal untuk negatif. Kita akan test fuse yang pertama. Kita dapat 13.3, 13.3, 13.3, dan yang ni 13.3, 13.3 dan 13.3. Bermaksud fuse kita ni dalam keadaan baik. Offkan breaker dulu. Kemudian kita akan pasangkan solar charge controller dan dekat solar charge controller ni cuma ada dua terminal. Satu terminal untuk solar panel dan terminal lagi satu adalah terminal untuk bateri. Daripada terminal bateri ni kita pasangkan kabel positif dan juga negatif dan kita akan sambungkan kepada fuse block. Kabel positif daripada solar charge controller ni kita akan sambungkan pada fuse 20A dekat sini. Dan kabel negatif daripada solar charge controller ni kita akan sambungkan pada salah satu terminal negatif pada fuse block ni. Kita onkan breaker untuk kita test sambungan antara solar charge controller dan juga kita punya fuse block. Okey, solar charge controller kita dah hidup, bermaksud sambungan kita tadi dah betul. Setakat ni kita dah buat sambungan daripada fuse block kepada DC breaker dan sambungan kepada bateri, dan kita dah sambung juga kepada solar charge controller. Seterusnya pula kita akan buat sambungan untuk USB output. Untuk demo ni saya akan pasangkan satu saja USB output ni. Tapi untuk bahagian yang positif ni kita terpaksa potong sebab lug ni terlalu besar, tak boleh muat dekat fuse block. Saya akan potong, saya akan strip dan kita akan ikat saja pada fuse block. Kabel positif untuk USB output ni kita akan sambungkan pada salah satu fuse yang 10A. Kemudian kabel negatif untuk USB output kita akan pasangkan pada terminal negatif dekat fuse block. Dan pada USB output ni memang dah ada label positif dan juga negatif. Kabel positif yang merah ni kita akan sambungkan pada positif dan negatif ni pada negatif. Kita cuba onkan USB output ni. Kat sini ada switch untuk kita onkan. Okay, dah nampak lampu dah menyala. Jadi sekarang ni kita dah ada output USB Type-C dan juga USB Type-A Quick Charge 3.0. Kita akan cuba untuk charge handphone dengan menggunakan USB output ni. Saya akan cuba untuk charge handphone ni. Okey, dah charging. Bermaksud sambungan yang kita buat tadi tu dah betul. Dan lagi satu kita akan test output USB Type-A. Untuk output USB Type-A kita test.
Okey, dah mula charging. Kemudian untuk charger, AC adapter ni kita akan potong dan kita akan pasangkan dengan aviation plug. Jadi saya akan potongkan pada bahagian ni. Okey, nampaknya kita kena buang bahagian ni. Cuma sekarang ni kita nak tentukan yang mana satu positif dan yang mana satu negatif. Kebiasaannya yang merah ni adalah positif dan yang ni mungkin negatif, tapi untuk kepastian kita akan test dulu dengan multimeter. Jadi kita kena onkan kita punya AC adapter ni. Okey, lampu ni dah menyala. Okey, untuk test ni kena hati-hati sebab kat sini dah ada output. Okey, confirm. Yang merah ni adalah positif dan yang putih ni adalah negatif. Untuk aviation plug ni, dia ada 2 pin dan dia label kat sini nombor 1 dan juga nombor 2. Kebiasaannya saya standardkan nombor 1 ni untuk positif dan nombor 2 ni adalah untuk negatif. Jadi saya akan solderkan kabel yang merah ni pada nombor 1 dan yang putih ni pada nombor 2 sebagai negatif. Masukkan dulu housing ni. Kemudian baru kita akan solder. Dah siap solder, kita akan pasangkan konektor ni. Okey, untuk charger dah ready. Yang kita buat tadi adalah konektor untuk male dan lagi satu adalah untuk female. Tapi untuk female saya gunakan yang sedia ada, yang saya dah buat sebelum ni. Tapi dia punya sambungan sama juga. Kita akan sambungkan yang positif ni pada pin nombor 1. Jadi kita akan test kita punya sambungan untuk charger ni. Saya akan onkan AC adapter dan kita akan test output pada AC adapter. Pastikan kedua-dua kabel ni tak bersentuh. Jadi kita dah dapat output 19.6 volt. Jadi kita akan pasangkan charger ni pada solar charge controller. Untuk charger tadi kita akan sambungkan pada bahagian input untuk solar panel dekat belakang ni. Untuk pasangkan pada solar charge controller ni tadi, saya gunakan lug AC6-6. Tapi untuk lug AC6-6 ni, dia agak terlalu ketat untuk kita punya terminal ni. Jadi saya terpaksa trim sikit bahagian tepi lug ni tadi. Jadi untuk sambungan kabel charger ni, saya akan gunakan kabel macam ni saja. Saya tak akan gunakan lug sebab saya tak ada lug yang sesuai. Kita akan sambungkan pada input untuk solar panel. Okey, dah siap sambungan. Positif, negatif untuk solar panel. Jadi kita akan cuba untuk charge bateri ni dengan menggunakan AC adapter. Sambungkan pada AC adapter. Dan kita onkan AC adapter ni. Kalau tengok pada solar charge controller ni sekarang, kita dah nampak lampu LED pada bahagian solar panel ni dah blinking. Ibarat macam kita dah bersambung dengan solar panel dan sekarang ni dah mula untuk charging. AC adapter saya dah matikan dulu sebab kita tengok lampu ni dah padam. Sebab saya nak tukar dulu jenis bateri. Tekan button setting ni. Dia dah klik. Kita scroll. Cari live PO4 dan kita tekan setting lagi sekali. Dan sekarang ni kita dah set bateri kita lithium iron phosphate. Setiap bateri ni dia punya chemistry dan charging character dia memang tak sama. Jadi memang wajib kita tukar jenis bateri yang kita gunakan dalam sistem ni. Sebab itulah kalau tuan-tuan nak buat sistem ni, nak buat power station ni, tuan-tuan kena gunakan solar charge controller yang compatible dan boleh support bateri lithium iron phosphate. Jadi sekarang saya akan cuba install app untuk kita monitor kita punya solar charge controller ni. App dia adalah Solar Life. Saya rasa saya dah install. Saya akan open. Sebab Bluetooth memang dah on. Searching for Bluetooth. Skywise. Dan sekarang kita dah connected dengan solar charge controller ni. Kalau kita tengok dekat app ni sekarang, PV charging ataupun input daripada charger kita adalah 19.4 volt. Current cuma 0.2 am sebab bateri ni memang dah hampir penuh. Dan voltage bateri sekarang adalah 14.4 volt dan current yang masuk ke bateri cuma 0.2 am untuk maintain bateri ni sentiasa penuh. App ni sebenarnya adalah third party, jadi ada benda atau parameter yang kita tak boleh set dengan menggunakan app ni.
Sebagai contoh tadi bateri kita kena tukar dekat solar charge controller. Tapi bagi saya ni pun dah cukup sebab yang penting kita nak monitor charging voltage, charging current dan juga voltage bateri kita. Itu pun dah cukup. Okey, bateri ni memang dah 100% dah penuh. Kalau tengok ni current daripada PV ataupun daripada charger kita pun dah kosong. Dan current yang masuk ke bateri pun dah kosong. Bermaksud bateri ni memang dah penuh. Okey, untuk wiring dan penyambungan semua peralatan ni saya dah tunjukkan tadi satu persatu. Cuma sekarang ni tinggal untuk kita masukkan semua peralatan ni ke dalam kotak ni. Kotak ni adalah ammo box ataupun kotak peluru plastik. Dan saiz kotak ni adalah 50p sebab dia ada dua saiz, 30p dan 50p. Tapi untuk projek ni kita gunakan yang 50p sebab 50p ni lebih besar. Dan untuk dapatkan kotak ni nanti saya akan letakkan link dekat video description untuk tuan-tuan beli secara online. Saya akan gunakan balik kotak ni sebab kat sini dah memang dah dipasang dengan panel. Jadi ke semua USB output ni saya akan pasangkan balik pada sebahagian sini. Bahagian atas sekali untuk output yang ada Type C dan juga Quick Charge 3.0. Okey, sebelum ni memang ramai yang request untuk saya buat dan jual power station ni. Tapi saya memang agak sibuk dengan video-video dan juga tugas-tugas harian saya. Tapi ada seorang sahabat kita ni, Encik Zuhelmi daripada Kuantan, menawarkan khidmat untuk DIY power station ni. Jadi saya akan letakkan link FB page dekat video description untuk tuan-tuan hubungi beliau dan buat tempahan untuk power station ni. Okey, untuk yang tadi tu, untuk power station memang dah tak ada apa dah. Semua saya nak tunggu cat tu kering, kemudian saya akan pasang balik semua peralatan tadi dalam kotak. Sama seperti yang kita buat sebelum ni. Dan kalau tuan-tuan belum tengok lagi video tu, boleh tengok link video dekat atas ni. Dan next video apa yang kita akan buat, saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak buat DIY foldable solar panel. Dekat sini saya ada dua keping solar panel, 40W dan juga 40W. So total kita ada 80W. Apa yang kita akan buat dengan solar panel ni? Kita akan gabungkan solar panel ni, kita akan pasang encel untuk jadi foldable solar panel. Dan bila kita lipat nanti, dia akan jadi betul macam ni. Dan untuk yang ni terpulang pada tuan-tuan, sama tuan-tuan nak gunakan sekeping solar panel 50W dan total akan dapat 100W, ataupun nak ikut yang saya buat ni, saya akan buat dan gunakan dua keping solar panel 40W, so total adalah 80W. Cuma kalau tuan-tuan gunakan panel 50W, saiz dia lebih besar sedikit pada dia ni. Dan untuk tuan-tuan dapatkan juga solar panel ni, saya akan letakkan link dekat bawah. Okey, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Component Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.